Okey. Kita akan rekodkan untuk kelas ini dan juga kita akan lihat berkaitan dengan bab ini iaitu bab yang ke-7. Cikgu sebenarnya speechless lah. Sebenarnya speechless bila dengar ada perbualan berkaitan dengan adik, kemudian sebenarnya boleh tak kami nak mengetahui Christina, apa yang kamu buat dalam bilik mama tu sampaikan kek sepah-sepah tu, kenapa? Kamu buat apa? Bilik mama kau sepahkan. Kenapa? Cuba share dengan kami. Kan sebab kami ni ada bilik masing-masing. Oh, screen blur okey. Kan. Okey. So, kenapa agaknya adakah kerana mungkin selalu lepak kat bilik mama ke atau macam mana? Okey. Itu yang nak tahu tu kan. Macam ni kan cikgu, bilik saya adik saya duduk. Lepas tu saya Okey. duduk di mak saya. Lepas tu baca novel kat situ. Lepas tu sebab itulah buku bersepah. Okey, buku bersepah. Jadi kamu sepahkan, nasib baik mak kamu tak tahu, nasib mak kamu tak marah. Mama baca sampai. Okey, baik. Okey. So dah jelas lah. Okey. So tak rugilah kami dengar Tak rugi kami dengar. Okey, baik. Right. So, Ahmad Amjad, so macam mana? Sekarang ni dah okey Skrin dah okey dah Tak blur lagi Okey. Baik, so hari ini kita nak sambung dengan kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik. Sebenarnya kadang-kadang selalunya kita selalu sebut tentang kegiatan ekonomi. Sebenarnya cikgu, apa tu kegiatan ekonomi? Sebenarnya kalau kita lihat kegiatan ekonomi ni sebenarnya adalah semua aktiviti yang menghasilkan duit atau menghasilkan keuntungan. Itu dipanggil kegiatan ekonomi. Contohnya kalau macam mak ayah kamu berniaga, itu adalah kegiatan ekonomi. Begitu juga kalau katakan mak kamu terbabit dalam pekerjaan, pekerjaan di sektor mana-mana sektor lah, pekerjaan sebagai manager ke, sebagai apa juga, itu adalah kegiatan ekonomi kerana mereka menghasilkan pendapatan. Pendapatan ya. Jadi itu dipanggil kegiatan ekonomi. Dan kita nak lihat di sini berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Malaysia. Dan kita lihat di sini jenis-jenis kegiatan ekonomi kita akan lihat. Kemudian kita lihat taburan kegiatan ekonomi di Malaysia dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Maknanya apakah sebab-sebab kegiatan ekonomi itu berlaku di sesuatu kawasan sahaja? Kenapa tak berlaku di kawasan ini? Kenapa tak berlaku di kawasan ini? Kenapa berlaku di kawasan itu? So kita nak tahu, apa sebab-sebab dia. Dan juga kita nak lihat kepentingan kegiatan ekonomi ini. Apa pentingnya kegiatan ekonomi ini? Penting ke? Memang penting. Sangat penting. Terutama sekali kalau kita lihat zaman sekarang ini, di mana hari ini kalau kita lihat ramai orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Jadi kalau kita lihat, ada yang hilang pekerjaan, ada yang orang kata kehilangan pendapatan dan menyebabkan mereka tidak ada pendapatan, terpaksa minta bantuan, kemudian mengibarkan bendera putih di luar rumah. Kerana apa? Kerana tak ada pendapatan. Betul Iskandar. Sebenarnya pekerjaan bukan berkaitan sama ada kamu belajar tinggi atau belajar rendah. Sebenarnya sesuatu pekerjaan itu diperolehi dengan apa tahu? Dengan usaha. Kalau orang belajar tinggi sekalipun, universiti sekalipun, tapi kalau dia malas nak cari kerja, memang tak dapat lah. Kan? So kalau orang yang tak belajar tinggi ni, tapi kalau dia rajin berusaha, dia dapat pekerjaan. Bergantung kepada usaha. Dan yang kedua paling penting iaitu apa? Bergantung kepada takdir Tuhan jugalah. Kalau Allah takdirkan dia belum dapat pekerjaan, maka dia belum dapat pekerjaan lagi. Itu kita kena fahamlah. Kita kena faham. Jadi kena banyak belajar bersabar. Sebelum itu, ramai tak di antara kamu, ada tak di antara kamu yang ibu bapanya telah diberhentikan kerja? Ada tak? Jujur dengan cikgu.
Boleh direct message dengan cikgu dalam group chat. Ada tak ibu bapa kamu yang telah diberhentikan kerja atau kehilangan pekerjaan? Tak ada ya? Okey. Tak ada ya? Okey, kalau tak ada, okey, kamu perlu berhenti kerja kat tempat kerja. Ya. Okey, kalau tak ada, okey, bersyukurlah kamu. Okey, bersyukurlah. Okey, kerana apa? Kerana ramai orang di luar sana sampai tak ada pekerjaan, kemudian mak bapak tak ada pekerjaan, kemudian ada yang bunuh diri. Ada yang cerai berai, ada yang lari tinggalkan anak. Okey, kerana apa? Kerana tak ada pekerjaan. Bila tak ada pekerjaan, macam mana nak bagi makan? Jadi nampak tak kepentingan kegiatan ekonomi. So kepada kamu semua, okey, kepada kamu semua, okey, sekarang ini kita tahu musim susah. Okey, musim yang susah. So jangan susah-susahkan mak ayah kamu. Okey. Jangan susahkan mak ayah kamu dengan minta yang bukan-bukan ya. Jangan minta yang bukan-bukan, jangan. Okey, baik. Dan kepada yang dah selerakkan bilik mak tu, tolong bilik mama tolong kemaskan balik. Okey, nanti mama marah. Okey, baik. Okey. Kita nak lihat di sini. Okey. Jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, baik. Tak cikgu tak perli je. Ini untuk semua orang ya. Ini untuk semua orang. Siapa-siapa yang telah menyelerakkan bilik mama, sila kemas balik. Tak pasal-pasal kena marah. Okey. Okey. Bukan perli nasihat. Okey. Baik. So kita nak lihat di sini. Okey. Jenis kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey. Kita lihat di sini, kegiatan ekonomi sebenarnya di Malaysia ni terbahagi kepada 3. Okey. Record. Betul record. Record ni. Okey. Iaitu primer, sekunder dan juga tertier. Okey, primer maknanya kegiatan ekonomi yang utama, kemudian yang sekunder dan juga tertier. So ada 3. Dan kita lihat sektor primer. Okey, first of all kita nak lihat yang sektor primer ni, iaitu sektor primer adalah sektor yang merupakan kegiatan yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Okey, iaitu seperti apa tahu? Seperti pertanian, pembalakan, perikanan, perlombongan, penternakan. Jadi ini adalah sektor primer. Okey, sektor primer. Dan kalau kita lihat di sini sektor primer ni, okey, ada tak di kalangan kamu yang ibu bapanya atau abang kakaknya bekerja di bidang pertanian atau pembalakan atau perikanan atau perlombongan ataupun penternakan? Ada tak? Ada ke tak ada? Okey. Kalau tak ada, sebab sebenarnya di Malaysia kurang benda ni. Benda ni telah semakin lama semakin berkurangan. Suatu ketika dulu, Malaysia memang banyak. Malaysia memang banyak pertanian, pembalakan. Sekarang dah makin kurang. Dah makin kurang dah ya. Dan dalam sektor utama ni, selalunya pendapatan yang paling lumayan, pekerjaan dalam sektor mana pendapatan paling lumayan, iaitu dalam sektor perlombongan. Kerana perlombongan petroleum. Petroleum tu, kalau yang bekerja kat oil and gas. Kalau oil and gas tu memang untunglah. Sebab pendapatannya tinggi. Oil and gas. So itu perlombongan, itu sektor primer. Iaitu yang mengeluarkan bahan mentah terus daripada sumber semula jadi. Maknanya daripada bumi. Daripada bumi. Itu yang pertama, sektor primer. Kemudian kalau kita lihat di sini sektor sekunder. Yang kedua iaitu sektor sekunder, iaitu kalau kita lihat di sini, sektor sekunder adalah merupakan aktiviti ekonomi yang berasaskan bahan mentah. So dia beri keutamaan dalam menukarkan aktiviti dia, menukarkan bahan mentah kepada barangan siap. Untuk kegunaan pengguna. Contohnya apa? Iaitu
okey, dalam sektor pembuatan ataupun perindustrian dan satu lagi iaitu dalam sektor pembinaan. Maknanya pembinaan bangunan, pembinaan rumah, okey, pembinaan segala pembinaan jalan raya dan sebagainya, itu sektor pembinaan. Maknanya sektor yang menukarkan bahan mentah kepada barang siap. Contoh, kalau kita lihat macam pembuatan sarung tangan tu kan, diorang akan ambil getah daripada kilang-kilang yang menghasilkan getah tadi tu. Orang-orang yang menghasilkan getah tu dia ambil getah itu kemudian dijadikan sarung tangan. So ditukar bahan mentah daripada getah kepada sarung tangan, itu adalah sektor kedua ataupun sektor sekunder. Kalau pembinaan macam pembinaan rumah. Kalau pembinaan rumah, okey, seorang kontraktor tu akan ambil pasir, batu, simen, okey, kemudian cermin, okey, kemudian juga paku, besi dan sebagainya, digabungkan menukarkannya menjadi bangunan. So itu adalah sektor sekunder. Sektor sekunder ya. Okey, baik. Kemudian sektor yang ketiga iaitu sektor tertier. Sektor tertier ini pula adalah merupakan kegiatan ekonomi yang menawarkan pelbagai perkhidmatan. Kata kuncinya iaitu apa? Iaitu servis. Perkhidmatan ni servis. Okey. Disebut juga sebagai sektor perkhidmatan. Okey, sektor perkhidmatan dan sumbangannya memberikan peranan penting kepada pembangunan negara. Contohnya iaitu dari sudut pelancongan, perdagangan, pengangkutan, keuangan dan juga pendidikan. So kalau macam cikgu ni, okey, cikgu ni, okey, yang mengajar ni, cikgu ni dalam sektor ke berapa? Primer ke, sekunder ke, tertier? Cuba jawab. Tertier kot. Tertier, betul. Sebab Tertier. cikgu guru. Dalam pendidikan. Okey, cuba kamu cerita pula. Okey, kalau katakan orang yang meniaga nasi-nasi, yang meniaga makanan kat luar tu, okey, yang Foodpanda ambil kemudian hantar kepada kamu apa semua kan, yang menyediakan makanan di restoran-restoran, itu sektor mana? Sektor primer ke, sekunder ke, tertier? Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu, kalau yang menyediakan makanan yang hantar pada kamu, itu adalah sektor tertier juga. Itu tertier. Tertier? Ya, sebab dia tak hasilkan produk. Tapi dia beri servis makanan. Nampak tak? Dia tak sediakan, dia tak buat produk. Sebenarnya, kalau let's say katakan kan, katakan kedai mamak. Okey, kedai mamak. Okey, dia sebenarnya apa? Dia ambil ayam contohnya. Dia ambil ayam daripada sektor sekunder. Dia okey, sektor sekunder tu ambil daripada peladang. Okey, ambil daripada peladang, kemudian dia bersih-bersihkan, kemudian dia jual ayam-ayam itu kepada kedai mamak. Kedai mamak yang masak untuk kamu dan hantar kepada kamu. So, dia menyediakan perkhidmatan. Dia menyediakan perkhidmatan makanan. So dia sektor tertier tau. KFC tertier, McDonald tertier. Kemudian apa lagi? Pizza Hut ke apa semua. Okey, yang restoran-restoran itu semua sektor tertier. Kedai runcit. Kedai runcit sektor berapa? Kedai runcit. Primer. Tak juga Fariba. Sebenarnya kedai runcit pun tertier. Sebab produk-produk dalam kedai itu bukan dia punya. Dia cuma ambil saja, okey, iaitu contohnya Gardenia hantar roti kat dia. Kemudian juga kilang Yos hantar makanan kat dia. Dapat free ke? Tak, dia beli. Dia beli. Dia bayar kepada contohnya Gardenia. Okey, kita tahu Gardenia satu buku roti tu dalam RM2.65. RM2.65 satu buku kecil tu. So yang kedai akan bayar dekat dia RM2.40. Bayar dekat kat Gardenia RM2.40. So dia jual pada kamu RM2.65.
dia untung berapa? 25 sen. Macam itulah. Setiap barang macam tu. Setiap barang macam tu. Bermakna dia memberikan perkhidmatan. Membekalkan bahan-bahan makanan kepada kamu. So, kedai runcit dikira sebagai perkhidmatan. Plastik 20 sen pun sama juga. Tak. Plastik 20 sen tu bukan untuk dijual. Plastik 20 sen tu adalah sebagai untuk mengurangkan penggunaan plastik. Okay. Jadi 20 sen tu akan diberikan kepada kerajaan negeri, okay, sebagai satu cara untuk apa? Untuk mengurangkan penggunaan plastik. Itu je. Dia tak jual plastik pun sebenarnya. Kan? Jadi bermakna di sini, kalau kamu tengok keliling kamu paling banyak sektor tertiar, perkhidmatan. Okey, keliling kamu semuanya adalah sektor tertiar. Kalau pekebun, ya pekebun baru sektor prima. Syed, keliling kamu ada pekebun ke? Okey. Rasa-rasanya kalau siapa yang duduk di bandar, keliling dia tu yang meniaga ke, semuanya adalah kita kata sebagai sektor tertiar. Ayah kamu pekebun ke, Syed? Ya ke ni, Syed? Kau biar betul, Syed. Pekebun apa? Kebun Guna apa? wifi kampung mana? Itulah. Pekebun mana ni? Pertanian. Ya, bercucuk tanam apa ni? Wah, kita ada pelajar yang bapanya adalah dalam bidang pertanian, pekebun. Bercucuk tanam apa tu? Tanam pisang. Wah, pisang macam ni. Tanam pisang Pisang macam ni. Banyak ke? Banyak ke? Berapa luas? Okey. Okey. Atuk saya pun berkebun. Berkebun juga. Yes, berkebun. So berapa luas? Okey, so memang luas 5 ekar. Terbaik 5 ekar. Ada rambutan dengan durian. Wah, terbaik. Okey. Untuk pengetahuan kamu cikgu dulu tahun 2012-2013, cikgu juga adalah seorang petani tau. 2012-2013 tu. Sebab cikgu memiliki 5 ekar ladang tebu. Ya, ladang tebu 5 ekar. Siap bela anjing lagi untuk menjaga ladang. Yeah. Yes. Okay. Tapi dah lama dah. So 2 tahun kemudian cikgu jual ladang tu. Boleh. Tebu boleh makan terus macam tu. Tapi sebenarnya cikgu tanam tebu tu untuk dijual, okey, dan untuk dijual pada bila tahu? Pada bulan puasa. Bulan puasa kan semua orang cari air tebu. Sampaikan satu paket, satu balang tu pun dekat RM5 ada, RM7 pun ada. Jadi memang laku sangatlah. Jadi itu tujuan dia kenapa cikgu buat ladang tebu suatu ketika dahulu. So ini petani sebenarnya dulu. Okey. Jadi Cikgu jadi macam-macam, macam Barbie tau. tak. Sebenarnya cikgu ni diberi peluang, cikgu grab. Diberi peluang, cikgu grab. Sebab paling mahal ialah pengalaman. Macam kamu semua kamu semua okey, hidup ni bukan semata-mata duit, tetapi pengalaman paling penting. Memories. Yes. Pengalaman itu penting. Sebab tu kalau kamu dengar cerita memang pelik. Cikgu pernah jadi guru sekolah, cikgu pernah jadi guru besar, cikgu pernah jadi petani, cikgu pernah jadi artis, pemuzik. Kemudian okey, kemudian cikgu jadi CEO. Okey, pernah jadi CEO. Sekarang macam ni je. Banyak kerja yang pernah cikgu buat. Pernah jadi manager restoran. Pernah betul. Ini bukan sembang kosong Ini bukan nak up diri ke apa semua, tak. Ini memang benar-benar berlaku dalam hidup cikgu. Tak ada nak bohong-bohong. Kalau cikgu cerita memang tak bohong, memang betul. Memang pernah berlaku. Okey. Baik. So, kita lihat okey. Pernah jadi doktor, lepas tu dentist, lepas tu polis. Yang itu tak lagi. Doktor tak lagi, dentist tak lagi, polis tak lagi. Bomba pun tak lagi. Kan. Dan satu-satunya kalau cikgu diberi peluang nak jadi doktor, dentist, polis, bomba pun cikgu nak. Cuma satu je cikgu tak nak jadi. Satu je cikgu tak nak jadi. Kamu tahu cikgu tak nak jadi apa? Kamu tahu tak? Cikgu tak nak jadi apa?
Kamu tahu satu perkara yang cikgu tak nak jadi, iaitu cikgu tak nak jadi perempuan. Cikgu. Sebab tak boleh. Kan? Tak boleh. Tak boleh. Takkanlah tiba-tiba jadi perempuan kan? Tiba-tiba. Baik semua. Hari ini. Cikgu jangan. Tak. Okey. Memang tak. Memang tak. Okey. Memang tak. Okey, baik. Okey, kita lihat di sini. Okey. Kita lihat, taburan kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Maknanya lokasi-lokasi kegiatan ekonomi utama di Malaysia. Kita nak tengok sektor prima, iaitu sektor pertanian. So contoh tanaman utama di Malaysia ialah kelapa sawit dan juga getah. So kelapa sawit memang tanaman jualan terpenting di Malaysia. Kelapa sawit terpenting. Dan getah adalah tanaman jualan kedua terpenting. Okey, bagi tahu cikgu, kelapa sawit sebenarnya boleh guna untuk apa? Tanam banyak-banyak untuk apa sebenarnya kelapa sawit? Untuk minyak. Minyak apa? Minyak masak tu. Okey, ramai yang akan kata, kelapa sawit untuk apa? Untuk minyak masak dan boleh masak goreng pisang. So ada pula yang Syed boleh bantu untuk membekalkan pisang kepada kita. Pisang. Okey. Jadi, tapi sebenarnya kelapa sawit bukan semata-mata untuk minyak tau. Sebenarnya kelapa sawit ni minyak dia tu adalah untuk apa tahu? Sabun. Buat sabun. Sabun mandi. Sabun mandi tu ada kelapa sawit. Minyak kelapa sawit tau. Shampoo ada minyak kelapa sawit. Kemudian kosmetik tu gincu, skincare ada minyak kelapa sawit. Ada minyak kelapa sawit. Lilin buat kelapa sawit, daripada kelapa sawit, daripada minyak kelapa sawit. Yes. Tapi yang paling selalu kamu lupa iaitu apa tahu? Tu, susu pekat manis. Cap teko ke, FNN ke, susu pekat manis yang kamu campurkan dalam kopi ke, dalam Milo ke kan. Susu pekat manis tu sebenarnya ada banyak minyak kelapa sawit. Korang tak pelik ke? Kan? Korang tak pelik ke? Tengok susu pekat manis tu, dia punya susu tu dah lah warna kuning-kuning. Kemudian berkilat. Mana ada susu berkilat? Kalau betul-betul susu, mana ada berkilat? Kan? Kamu tengok, berkilatnya. Rupanya ada minyak kelapa sawit. Jadi sebab itu, susu cair pun sama. Sebab itu kita lihat orang suka. Sebab dia tekstur dia berkilat semua kan. So itulah kepentingan minyak kelapa sawit. Sebab tu banyak ditanam di Malaysia. Banyak. So kalau kita lihat di sini contohnya, kawasan tanaman getah. Tanaman getah iaitu seperti di Ipoh. Ipoh banyak kawasan tanaman getah. Jasin dan merlimau di Melaka. Ada orang Melaka ke? Ada orang Melaka? Jasin, merlimau. Kemudian Syed. Syed, lupa nak tanya. Bapak kamu punya tanah kebun kat mana? Ada Asahan di Muar. Jasin. Jasin. Syed, kamu ni daripada Melaka ke Jasin ke ni? Syed? Ya ke? Kita ada orang Melaka lah. Syed daripada Jasin, Melaka. Ya Allah, jauh. Apa khabar orang Melaka? Ya Allah, jauhnya. Kan? Tak jauh daripada kampung cikgu. Cikgu dekat Tangkak. So Jasin dengan Tangkak tak jauh. Jasin dengan Tangkak tu tak jauh ya. Tangkak tengah musim durian. Tengah musim durian ya, durian. Baik, kita sambung. Kemudian Jasin, Merlimau, Melaka, kawasan tanaman getah, Keluang, Labis, Segamat dan Simpang Renggam di Johor itu juga adalah kawasan tanaman getah. Kuala Lipis dan Segitiga Jengka di Pahang.
Itu pun okey. Ya, okey, itu adalah kawasan tanaman getah. Sibu, Marudi dan Seri Aman di Sarawak, getah juga. Lahad Datu, Tenom, Keningau dan Kudat, itu juga adalah kawasan tanaman getah. So kalau kita lihat di sini, ini banyak. Okey, okey, kalau kita lihat di sini, inilah taburan dia. Senang je kalau kamu tengok kat sini. Okey, kalau kawasan yang ada logo yang macam daun tu kan, itu adalah getah. Manakala yang ada panjang-panjang macam T tu, itu adalah kelapa sawit. So, kalau kita lihat kat sini, kawasan yang getah banyak kat mana? Sini banyak kawasan getah. Okey, di Negeri Sembilan, kemudian di Johor di atas ni Segamat apa semua ni, juga di kawasan Ipoh. Okey, kawasan ni pun banyak getah. Dan juga di atas tu ada lagi di kawasan Kota Baru pun ada juga getah. Okey, Alor start sikitlah getah. Tu getah. Kemudian yang lain-lain tu adalah kelapa sawit. Kelapa sawit banyak kat mana? Kat Pahang. Ni. Kelapa sawit banyak. Okey, kelapa sawit. Di sini pun ada kawasan kelapa sawit. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah tanaman-tanaman utama bagi Malaysia. Ini kawasan ladang getah. Ini pokok getah. Okey. Dan okey, pernah tanam anak pokok getah? Ya ke? Bagus. Baik. Perasan tak? Okey. Kalau kita relate pada sejarah, ingat tak sejarah bab yang ke-6 di mana tentang British telah memperkenalkan tanaman getah. Kemudian kita belajar tentang iaitu teknik ibidem. Iaitu yang telah dibawa oleh seorang lelaki British yang bernama apa namanya? Lama lupalah. Ajar geografi nak masuk sejarah memang lupalah. Teknik ibidem dan juga teknik tulang ikan herring tu kan. Inilah dia. Inilah dia, nampak tak? Dia apa tahu? Dia toreh kat sini kan. Dia toreh pokok tu kat sini, so getah tu akan mengalir keluar masuk ke dalam mangkuk ini. Ke dalam mangkuk ini. Inilah dia teknik tulang ikan herring. So ini yang dikatakan tanaman getah. Tanaman getah di Malaysia ya. Dia orang tanam getah ni nampak tak berjarak-jarak. Kenapa berjarak-jarak? Sebab pokok dia akan membesar. So perlukan ruang untuk apa? Untuk dia membesar. So sebab tu berjarak-jarak ya. Berjarak-jarak. Okey. Baik. Kemudian kelapa sawit banyak kat mana? Okey, kelapa sawit banyak dekat Teluk Intan. Teluk Intan di Perak, Kota Tinggi, Kulai dan Segamat di Johor, Muazzam Shah dan Segitiga Jengka iaitu di Pahang, Terengganu Tengah, Lahad Datu, Tawau dan Sandakan di Sabah serta Bintulu dan Miri. Kalau di Sabah Sarawak banyak juga. Banyak juga kawasan-kawasan getah dan juga kelapa sawit. Satu soalan cikgu nak tanya. Sebenarnya kalau kita lihat Sarawak ni besar tau. Tapi kenapa Sarawak bahagian ini kosong? Siapa boleh jawab? Sebab ada bukit. Okey. Kawasan yang ini kalau kita lihat apa sah kosong tak tanam kat sini? Sini kawasan bergunung ganang. Penuh dengan hutan tebal. Penuh dengan hutan tebal. Dikatakan di situ harimau masih ada, singa masih ada. Begitu juga dengan gajah, segala bagai binatang semua ada dalam tu. Even buaya pun ada. Ni buaya sejati ni buaya sejati. Bukan buaya dalam kelas ni, buaya sejati. Buaya dalam kelas lain. Buaya dalam kelas ni dia ramai dalam ni. Ni spesies terancam. Buaya dalam ni spesies terancam, perlu dipelihara. Okey. Nampak? Nampak tak Ahmad Amjad? Dia salah seorangnya telah bersuara pun. Okey, baik. Okey, baik. So kita lihat di sini ya. Okey, baik. Lembaga Minyak Sawit Malaysia ataupun MPOB. MPOB ni ialah Malaysian Palm Oil Board. Malaysian Palm Oil Board iaitu Lembaga Minyak Sawit Malaysia
ialah badan yang bertanggungjawab merancang, menyelidik dan membangunkan industri minyak sawit dan kelapa sawit di Malaysia. Cuma yang cikgu geram satu je lah kan. Okey, kalau kamu nak tahu, baru-baru ni cikgu keluar pergi ke supermarket, tengok botol minyak masak tu, minyak kelapa sawit 5 kilo punya harga RM32. Gila apa? Minyak kelapa sawit, minyak masak mahal gila. Sampai RM32. Apa hal? Kan? Macamlah negara kita ni yang mengimport minyak kelapa sawit daripada luar. Padahal kita lah pengeluar minyak kelapa sawit. Kenapa jual mahal-mahal? Kan? Jadi macam muskil sekejap. Ekonomi teruk kot. Tapi tak macam munasabah pula jual minyak mahal kan cikgu? Iya, betul. Bayangkan kalau dia jual yang paket-paket kecil, paket-paket kecil tu yang 1 kilo tu baru RM2.5 tahu sebenarnya. Paket-paket kecil plastik tu RM2.5 1 liter ataupun 1 kilo. Kalau kamu campurkan 5 kilo paket-paket kecil tu, RM2.5 darab dengan 5, baru RM12.5. Tapi bila jual satu botol 5 kilo tu jadi RM32. Apa hal? Okey. Macam kenapa mahal sangat jual kat rakyat sendiri pula tu? Itulah pasal. Betul. Jadi kan cikgu kan rasa macam dah sampai masanya untuk kita semua para pelajar tingkatan 3 kita bangun untuk apa? Menubuhkan kerajaan baru. Okey. Kita pentingkan rakyat. Okey tak Faribah? Okey tak? Okey tak Iskandar? Okay. Sokong. Yes. Let youngsters have a voice. Yes. Okay. Ya, yeah, betul. Okay. So kita Cikgu, akan yang saya paling pelik lah. Kerajaan kata kena bagi youngsters ni bijak-bijak. Lepas tu suruh take over. We are the next generation. Kan? Ni kalau kita and we speak up pun diorang to tell us to shut up. Betul. Betul. Cikgu sokong yang itu. Kita ni kadang-kadang saya nak cakap kita ni masih lagi terperuk dalam satu tradisi di mana apa tahu? Kau orang muda-muda, apa yang kau tahu? Diam-diam dengar cakap orang tua ni. Masalahnya orang tua tu pula dah memang salah jalan. Kita yang muda-muda ni nak tegur. Bang, cik, Datuk, salah jalan ni. Dia pula kata apa? Kan, aku tahu, aku dulu makan garam kan. Engkau apa tahu, kau muda lagi, duduk diam-diam. Nasihat kita tidak diterima. Apa ni? Betul? Betul. Kan. Okey. Cikgu Lepas sekali saya tolak je mesti jatuh ni. Lepas tu nak marah-marah orang. Betul Iskandar. Betul. Badannya padahal umur tak sama dengan akal. Betul. Okey, tak semestinya muda kita bodoh. Tapi tak semestinya orang tua dia pandai. Kita respect, kita tetap hormat. Kan? Tetapi please dengarlah kami juga. Kan? Dengarlah cakap kami. Betul kadang-kadang nak je cakap macam tu Amira Syarifana. Nak je cakap dengan dia orang pun tahu. Dah tua pun bodoh. Macam Piramli cakap dengan bini dia kan. Ya, betul Iskandar. Terimalah pandangan kami. Kan? Jadi itulah yang perlu. Bagus. Kan? So kalau katakan korang diberi peluang untuk membina kerajaan, Perdana Menteri siapakah yang korang nak jadi Perdana Menteri? Siapakah Perdana Menteri yang layak untuk kamu pilih? Siapa? Okey. Uish. Wah. Okey. Yeah. Hidup Parti Tanjak. Yes. Okey, baik. Okey. Yes. Okey. Baik. Okey, insya-Allah. Cikgu berjanji seandainya ini manifesto parti. Cikgu berjanji kalau cikgu jadi Perdana Menteri, kan. Okey, pelajar-pelajar tingkatan 3, cikgu akan berikan jawatan penting dalam kerajaan. Okey, jawatan penting dalam kerajaan. Parti apa? Parti Tanjak. Parti Tanjak
Tengkolok, parti Tengkolok. Okey. Anda semua akan diberi jawatan penting dalam kerajaan. Okey, senangkan exam. Birthday party. Wah, birthday party. Yes. Okey. So kita lihat di sini ya. Okey. Ya cikgu, please senangkan exam. Aduh, senangkan exam. Apalah korang ni? Korang tak pernah korang bukan pernah dengar cikgu punya manifesto. Korang pernah tak dengar cikgu punya manifesto? Kalau katakan cikgu kita semua membentuk kerajaan. Pernah dengar kan? Perkara pertama sekali yang akan cikgu buat perubahan ialah di dalam bidang pendidikan. Okey, antaranya. Okey, kalau katakan okey, setiap sekolah, okey, cikgu tidak akan letakkan apa tahu, cikgu akan buat satu usul di mana apa tahu. Satu hari hanya ada 3 subjek je. Tak nak banyak-banyak subjek. Satu hari 3 subjek je. 3 subjek. Dan satu subjek tu belajar sampai 2 jam. Nak buat apa 2 jam? 1 jam tu belajar. 1 jam lagi apa? Bawa para pelajar keluar daripada kelas. Okey, jalan sana, jalan sini. Boleh bawa pergi mana? Pergi shopping mall. Kalau belajar geografi, shopping mall. Pergi shopping mall untuk apa? Lihat kegiatan ekonomi yang berlaku. Pergi ke kawasan kilang. Lihat kawasan ekonomi yang berlaku. Baru betul. Ya. Itu usul cikgu. Betul. Pagi-pagi. Okey. Tak nak 7.30. 7.30 masuk sekolah tak nak. Masuk sekolah, okey, pagi-pagi masuk sekolah pukul apa? Masuk sekolah pukul 9. Setuju cikgu. Terus masuk sekolah pukul 9. Full kehadiran. Sebab apa? Sebab nak membenarkan murid-murid ada di rumah bersarapan dulu dengan keluarga. Sarapan dulu. Baru pergi sekolah. Sampai di sekolah pukul 9, apa yang dibuat? 15 minit pertama. Okey, pengetua dengan guru-guru, kemudian dengan pelajar-pelajar semua, kita akan buat shuffle. Exercise shuffle. Dance. Yang terkini punya. Wah. Baru segar. Kan? Dia shuffle macam tu kan. Dengan guru besar sekali, pengetua sekali shuffle. Dah segar. Baru masuk kelas. Okey. So 6.30 pagi juga. Tak payah 6.30 pagi. 6.30 pagi patutnya apa? Bangun subuh, sempat baca Quran, kemudian mak surat, okey, bersarapan. Nampak tak? Pukul 7.30, pukul 8.30 semua orang tengah pergi kerja. Biar semua orang pergi kerja. Kita pergi sekolah pukul 9. Barulah tenang. Nampak tak? So itu caranya. Kalau cikgu buat macam tu. Siapa setuju? Siapa setuju? So tenang sekali. Betul okey, baik. Itu kalau cikgu lah. Okey, baik, kita sambung. Okey. Bila tu tunggulah cikgu buat sekolah sendiri ya. Okey, kita lihat. Industri sawit. Okay, industri sawit merupakan tonggak kepada ekonomi Malaysia dan memainkan peranan penting membekalkan sumber makanan dan tenaga kepada populasi global yang semakin meningkat, dan sehingga September 2017 kawasan tanaman sawit negara meningkat kepada 5.79 juta hektar, dan peningkatan tertinggi ini berlaku di Sarawak. So Sarawak menjadi kawasan yang paling banyak memiliki tanaman kelapa sawit. Okay. So itu di sektor primer. Kalau sektor sekunder, perindustrian, iaitu kawasan-kawasan kilang. Kat mana kawasan kilang banyak? Kamu tengok Malaysia ni pun kamu tahu. Merata kawasan kilang, perindustrian banyak. Daripada di sini Langkawi, alamak, Langkawi lah, lama tak pergi kan. Langkawi, Kangar, Alok Star, okey, kemudian Gurun, Kulim,
kemudian Perai di Penang, Bayan Lepah di Penang, kemudian Batu Kawan, Penang, kemudian Kamunting, Tasik di Perak, Tanjung Malim, Perak. Okey, 12. Okey, Bukit Beruntung, Shah Alam, okey, Kelang, tu Selangor. Okey. Begitu juga di Bangi, Nilai. Bangi tu Selangor. Nilai ni 9 Nilai bukan Selangor. Ingat Okey. Senawang, Alor Gajah. Okey, itu di Negeri Sembilan. Alor Gajah Melaka dan juga 19 iaitu kalau kita lihat Batu Berendam. Batu Berendam di Melaka. Kemudian ada Larkin di Johor, Pasir Gudang di Johor. Kemudian juga ada Muazzam Shah. Okey, Muazzam Shah, Maran, kemudian Peramu di Pahang, Gebeng, okey, di Pahang, kemudian Kertih, Gong Badak di Terengganu dan juga 28 Pengkalan Cepa di Kelantan. Almost semua negeri ada perindustrian. Dan dikabarkan COVID-19 ini dia merebak kerana apa? Banyak kes di sektor perkilangan. Sebab banyak kilang ni kan, satu kilang kan sampai 300 orang, 400 orang kan. So mudah untuk merebakkan COVID-19 ini. Namun kita kena tahu bahawa sektor perindustrian ni penting. Memang penting. Memang sangat penting ya. Dan kalau kita lihat perindustrian di Malaysia ni, okey, melibatkan kegiatan apa? Kegiatan memproses bahan mentah menjadi barang siap. Macam contoh tadi, daripada getah tukarkan jadi apa? Jadi glove, jadi sarung tangan. Dan kita lihat di sini satu lagi, kita lihat kegiatan perindustrian di Malaysia terbagi kepada dua, iaitu berasaskan sumber dan satu lagi bukan berasaskan sumber. Dan pada tahun 2016, sektor pembuatan ataupun sektor perkilangan ini telah meningkat sebanyak 4.4% dengan menyumbang 255 bilion kepada pertumbuhan KDNK Malaysia. 255 bilion kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. So itu perindustrian di Malaysia. Dan inilah kawasan perindustrian yang ada di Sarawak dan juga di Sabah. Kalau tak salah cikgu, yang ini iaitu di Kuching, kemudian di sini adalah di Sibu dan juga di sini lupa nama tempat ni. Kemudian di sini ada di Sabah, dan juga kita lihat ada 4 tempat kat situ. So kawasan perindustrian ini memang banyak. Satu cikgu nak tanyalah kepada kamu semua. Dalam sektor manakah? Sektor primer ke, sekunder ke, tertier ke yang menjadi pilihan kamu untuk bekerja? Tertier. Tertier. Ada yang kata sekunder. Sekunder maknanya apa? Pembuatan. Membuat barangan kan. Itu sekunder. Juga ada yang tertier. So, sekunder baru untung raise the price. Okey, baik. So keuntungan tu memang ada, tapi harus diingat harus diingat bahawa okey. Okey, dia letak di sini ke? Okey. Okey. Oh, okey. Okey. So, okey, saya nak jadi 3 tu je lah, nak jadi macam cikgu, more experience. Okey. Baik. So, okey. Satu, kita kata kita nak cerita tentang apa yang berlaku sebenarnya